Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memanjangkan usia kita dan beri kita nafas ataupun nyawa untuk kita terus menjalani kehidupan seharian bagi menjadi seorang mukmin ataupun hamba yang takwa. Terlebih dahulu saya ingin minta maaf sebab saya terlewat hari ni, dia jadi sesat tadi. Macam mana tak tahu, kali bawa kereta cuih pergi ikut mana tahu. Lepas tu tak dapat tidak je kena pakai jin, pakai tu lah GPS. Tu pun sangkut kat orang jual burger depan tanya. Saya minta maaf, saya bukan orang sini. Tersesat lah sat. Tapi alhamdulillah mujur tak terandah pergi Aisyah. Tidak pakai kuliah apa Aisyah. Minggu lepas saya baca sepotong hadis tentang, walaupun hadis tu martabat dia dhaif, tapi kita boleh buat iktibar tentang kedudukan ataupun tanda-tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi untuk kita ambil iktibar, yakni layak bagi satu umat tu terima bahana atau bala sekiranya dia buat 15 perkara yang itu saya cerita. Dan saya seperti mana pengajian lepas bulan lepas, saya lebih suka buka kitab sebab kita elok berhabis kitab kan. Ada orang Arab kata apa, ada hadaf, ada tujuan. Dah tak ada lah merewang atas angin tu. Jadi kitab ni kitab yang diminta oleh jemaah sini lah. Apa artinya saya menganut Islam? Kitab yang makruf, yang selalu orang guna pakai untuk usrah, dia baca. Tapi di sini saya tengok madza ya'ni inthimai lil Islam. Salah ni. Bukan inthimai, mungkin salah cetak. Biasalah mesin, orang pun kalut kan, mesin lagi telah lah. Dia intimai bukan inthimai. Yakni apa artinya saya menganut Islam? Apa artinya saya menganut Islam? Terlebih dahulu kalau kita nak baca kitab apa-apa pun lebih afdal kita kenal muallif, orang yang karang kitab ni. Bukan membaca rembang lagu tu sampai tak tahuan hang baca kitab apa. Kitab apa? Ustaz cerita apa ni? Cerita kira sentuh semua sampai dia tak tahuan nak cerita apa. Kan? So kitab ni dikarang oleh Fatih Yakan ataupun Mahmud Fathi bin Muhammad nama dia, yang dilahirkan di Torablus, yakni Tripoli, yang mana yang letak di Lubnan. Beliau ni orang hebat lah, ulama yang hebat. Hatta kitab ni terjemah banyak bahasa dan makruf di Malaysia kitab ni. Apa artinya saya menganut Islam? Dan seeloknya kalau orang yang baru masuk Islam, elok agak bagi, sebab dia boleh tengok, dia boleh congok apa siapa aku masuk Islam. Ada orang masuk Islam sebab cinta, dia cinta dengan seorang perempuan tu atau orang yang bukan Islam, lalu dia masuk Islam, tak kiralah apa wasilah sekalipun. Ada juga yang masuk Islam terbit Islam, yakni Islam warisan. Tak, ada juga Islamnya, nama ayat Islam, habis siang timur malam Islamnya nama. Dan pengarang ni nama Mahmud Fathi bin Muhammad, asal dia daripada Lubnan, yang dilahirkan pada 1933, dan beliau telah dijemput Allah Subhanahu Wa Taala ila rafi'il a'la pada 2009. Tak lama, lebih kurang 8 tahun yang lalu. Saya tak sempat pergi ziarah, walaupun saya pernah pergi Lubnan, tapi tak sempat pergi ziarah. Teringin nak pergi ziarah. Dia buka satu pusat pengajian, nama dia Jami'ah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jami'ah Jinan, Al-Jinan, dengan isteri dia, yakni Dr. Muna Haddad. Beliau dikurniakan 5 orang anak, 4 orang perempuan, seorang lelaki. Isteri dia masih ada, Jami'ah tu masih ada, tapi beliau dah tak ada lah. Dan sekarang ni makruf, banyak kitab yang dia karang. Salah satu kitab yang kita ingin baca adalah kitab ni. Kitab apa artinya saya menganut Islam. Dia meninggal pada tahun 2009. Pernah dipenjara
Dia pernah di penjara. Biasalah ulama ni rata biasa penjara. Pernah penjara. Imam Ahmad kena, Imam Syafi'i kena. Tak. Pernah pegang kursi parlimen di Lubnan. Dia memang orang hebat, orang harakah, orang yang hebat, orang yang tak jemu dalam medan dakwah, sehingga terbit beberapa karangan-karangan dia yang hebat. Itulah serba ringkas tentang muallif ataupun pengarang yang kitab bakal kita baca ni. No? Saya pun tak ada nak congok bagi, tapi tak apalah, kita sama-sama baca. InsyaAllah, moga-moga apa yang manfaat tu kita ambil sama-sama dan kita sebarkan pada sahabat-sahabat kita yang tak mai. Mungkin dia sebab ada sebab tertentu kan. Kitab ni bukan ada apa. Dia cerita, ialah kalau kita tanya soalan pelik, pasal apa kau masuk Islam? Tak pernah tanya kot. Pasal kita terbit mai ni dah warisan lah. Atas haisi ada Islam. Atas haisi kita ada Islam. Mujuk, kira mujuk, alhamdulillah, tak ada dah. Kalau terbit mai Hindu, kan? Arwah tuk saya panggil Hindu, tak pergi Hindu. Kan? Tak kelang kabut. Jadi hidayah tu kita terpaksa cari. Bukan hidayah anti mai. Hidayah anti mai makcik hidayah kat kampung saya. Hidayah ni kena cari. Macam Cina kat kampung saya tanya Acing, Acong, pasal faham tak masuk Islam, hidayah tak mai lagi. Hidayah mai nanti kawan tu mai karipap kat hang. Makcik hidayah tu jual karipap. So alhamdulillah kita dikurniakan terbit Islam. Lahir tu azan, walaupun kita tak ketawa hala waktu tu, tapi dia azan dan diqamahkan pada telinga kanan dan kiri. Terbit mai Islam. Cukup tak tahu nak habaq dah nikmat yang dapat kita ni. Cuma kerja kita lah ni cari macam mana kita nak dapat Islam tu sendiri. Dan kitab ni bukannya cerita apa, cerita percaturan kehidupan kita sama ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan masyarakat sekeliling dan sebagainya. Dengan arti kata Islam tu. Tak. Kadang lah ni orang cukup takut masuk Islam. Dulu di barat orang takut. Lepas 11 September tu orang Jepara orang takut. Tapi sekarang ni berlawanan. Negara yang Islam jadi duk kelang kabut hina Islam, negara barat duk kelang kabut masuk Islam. Tak kecempera. Hak kita ni sebut nama Islam ya, automatically teroris lah apalah. Itu yang masalah tu. Kan? Mau kata pakai serban, pakai jubah, pakai tudung labuh sergai nampak. Pakai skirt, pakai seluar pendek tu nampak elok lah. Itu jadi masalah. Tak. Kita ni terbit dari Islam, alhamdulillah. Dan kita ni ditugaskan kenal Islam tu. Kenal Islam tu macam mana kita nak kenal? Kita kena rujuk orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tak tahu tanya. Tak. Kalau hang tak tahu bab letrit, hang tanya orang letrit lah. Kalau hang tak tahu bab agama, hang tanya orang ngaji agama. Begitulah sebagainya. Tak tahu nak buat jam, pergi tanya orang buat jam. So pergi tanya orang buat lengkong, ayat lengkong, kan dia tahu apa. Jadi tanya orang yang lebih tahu. Untuk nak kenal Islam ni, tanya orang yang lebih tahu. InsyaAllah tanya yang mu'tabar lah, yang kata apa makruf dia ni memang guru. InsyaAllah. Bahagian pertama ni dia bukan cerita apa. Mukadimah, kita baca mukadimah. Mudah, insyaAllah mudah kitab ni. Sebab dia memang tulis Melayu dah. Dia asal Arab, dia tulis Melayu. Tuan-tuan sendiri boleh baca di rumah. Tapi tujuan kita baca ramai-ramai ni nak ada keberkatan daripada ulama yang karang ni, dan moga-moga kita dapat iktibar apa yang dia kemukakan nanti. Bahagian pertama buku ni, mukadimah, bahagian pertama. Tak tahu saya ni tulis regulin ke apakah, tapi tak apalah, lebih kurang je kitab yang sama. Dia ni terjemah banyak sangat. Orang kata apa? Maktabah ataupun ni pustaka Salam, ada pustaka ni. Bahagian pertama ni, yakni bahagian yang bentangkan sifat-sifat penting yang wajib ada pada seorang tu, yang mana bila mana kata dia Islam ni, dia kena buat apa dia. Dan penggabungan diri dengan agama Islam tu bukanlah secara warisan. Kita ni terbit mai, Allahu Akbar, cukur sangat dah. Beranak mai Islam. Ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, kok geng yang sekerja kan, depa kadang pun tak ketahuan hala. Tak tahu hala. Manusia ni dia bukan ada apa, dia nak capai ketenangan saja. Dia nak capai ketenangan. Kadang-kadang tu ada satu ketika Allah bagi tenang tu, kita tak tahu nak cerita kat orang. Islam ni ada ketenangan pada Islam tu sendiri, dan Allah bagi dah kat kita. Cuma kita kena congak, cari.
Nabi dah buka lorong, buka siap-siap dah. Tang ni syurga, tang ni neraka. Hang nak celapak pergi kat mana? Tak. Tapi dia pergi kat kono. Tu yang cemara tu. Penggabungan diri dengan agama Islam bukanlah secara warisan, bukan secara hobi, malah ia juga bukan penggabungan secara zahir sahaja. Secara zahir atas kat menalan saja. Tak. Nama saja, nama dia Abu Bakar. Kalau tuan-tuan pergi Sarawak, guru besar isteri saya dulu Ramli nama. Ingat Islam lah. Ramli anak galau. Kalau anak tu bukan dia dah. Abu Bakar pun dah. Tapi anak sekian-sekian. Anak buluh betung, anak betung, bukan buluh betung. Nama macam-macam. Syahrul Khan pun dah. Dengan Sarawak. Jadi kita nak nama ni bukan nama segi zahir, nama zahir dan batin. Nanti kita akan jumpa yang kata tasdiqu bil qalbi dan sebagainya. Dia kata yang kata Islam tu. Sebenarnya penggabungan dimaksudkan ialah penggabungan dengan ajaran Islam itu sendiri, dengan cara berpegang teguh dengan seluruh ajaran Islam serta menyesuaikan diri dengan Islam di segenap bidang kehidupan dengan penuh kerelaan. Islam ni tuan-tuan, bunyi kata Islam ni Nabi ni Rasulullah SAW satu insan yang mana dalam kitab Dr. Ramadan Buti Fiqh Sirah dia menceritakan satu insan yang direkodkan sejarah daripada dia lahir sampai Rasulullah wafat, tak ada pun satu insan di muka bumi yang direkodkan sejarah mengenai tahap tu. Cara dia berjalan, cara dia makan, cara dia buang air besar, cara dan cara. Apa sebut mai Mahatma Gandhi, saya ingat tak sampai tahap tu. Walaupun orang agung-agung dia, hebat dia tu, orang kata apa, orang reformasi dan sebagainya, tapi Rasulullah lain. Satu insan Habibullah, kekasih Allah. Dan Nabi dah bagi kat kita cara kehidupan Islam itu sendiri. Islam ni kehidupan. Bukan kata hang puasa, haji, zakat dan sebagainya cukup Islam. Tak. Islam ni semua. Bila tuan-tuan sebut nak didik anak, ada cara Islam. Nak makan, ada cara Islam. Hatta masuk minta maaf berak sekalipun, Nabi ajak macam mana nak berak. Tak, nak buat jamban, nak buat rumah jamban, nak kalau kok kiblat ke tak kiblat ke, dinding nak terang mana tak terang mana, semua Islam ajak. Mai kok mana ni kita kena mengaji. Itu yang dia dikatakan berpegang secara teguh dengan seluruh ajaran Islam serta menyesuaikan diri dengan Islam di segenap bidang kehidupan dengan penuh kerelaan. Penuh kerelaan tak dapat tidak hang kena ikut. Kalau hang kerja kedai besi, tokai kata mai pukul 8, hang pi pukul 9, masalah hang tu. Tak mahu tak? Kita Islam kenal lagu tu. Bila kata Allah kata semayang, hang kena semayang. Cuba tuan-tuan tengok Isra' Mi'raj. Kalau dah ditakdirkan 50 rakaat tu, hak mula-mula tu bab apa? Bab solat tak? Sekali kita semayang kata 10 minit. Ni soal ibadah lah. Sekali kita semayang 10 minit. 5 waktu, 5 kali 10, 50 minit. Allah bagi 24 jam. Cuba kita congok tengok ibadat kita hari-hari kat Allah ni berapa minit? Kalau dah ditakdirkan dengan 50 waktu tu, kita kali dengan 10 minit tu, kali 50. Pasang kalkulator punya E. Nah, tapi duk congak pergi congak mai. Saya congak kat lah tadi, duk tengok dalam lebih kurang 28 minit point berapa, tak tahu. Saya congak saja congak lah. Masa duk ngajak saya congak dari 28 minit. Mana kata kalau sehari 50 waktu, 28 minit, tak dan kita nak remeh pergi merabu. Tak dan. Tapi Nabi Rasulullah SAW tahu kederat umat dia, dia terima 5 waktu. Untuk apa? Untuk umat dia ibadat, dan yang selainnya pun ibadat sebenarnya. Kerja, tuan-tuan kerja apa? Kedai kilang kertas boleh jadi ibadat. Nawai tu kena-kena. Kerja apa pun, tak kira lah hang ustaz kah apa kan. Bagi saya syurga bukan buat untuk ustaz. Siapa-siapa pun boleh masuk, tapi nawai Tuhan tu bagi kena. Kalau nawai Tuhan semata-mata nak tunjuk kat orang riak wujud, tak boleh apa. Kerja buta atas perut, betul ya? Apa pun tak boleh. Nah, itu yang dia kata menyesuaikan diri dengan Islam di segenap bidang kehidupan dengan penuh kerelaan. Rela ke tak rela? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Yang kita duk baca dalam sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, kerja buat aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin. Tuhan semesta alam, bagi Tuhan semesta alam. Jadi dia bukan boleh kelas dalam Islam ni. Tak. Nak makan cara Islam, mai undang-undang dia tak apa mau pula. Bukan minta maaf. Bila kita bercakap tu ni orang kata kita politik dan sebagainya, mai undang-undang jadi masalah pula. Bukan nak buat lagi pun baru duk cerita, cempera dah.
Sempurna lah, lewat lah. Tak boleh ni, pi ni, habis puak ni nak makan mampu hampa. Bukan buat lagi pun. Haram tak buat lagi pun. Allah buat kita, dia tahulah. Dia bagi hang buang ayat besar kat bawah. Ada pasal, ada hikmah dia. Dia bagi hang makan kat mulut, ada pasal. Bukan dia saja buat. Bila dia buat lagu tu, kena ikut lah. Bukan cerita mimin, benda duduk dalam Quran. Seterusnya, kami akan menerangkan secara ringkas sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh setiap Muslim bagi memastikan penggabungan dengan agama ini merupakan penggabungan yang sah dan benar. Dia nak cerita macam mana kita dengan agama kita ni nak gabung bagi jadi elok ni. Ni, Islam kita duk sebut Islam ni salam, yakni sejahtera. Saya kata hang Cina ataupun India masuk Islam, insya-Allah hang selamat. Apa yang penting? Selamat pada api neraka. Dia baik, dia pernah tolong orang, dia tak pernah kata kat orang, dia memang bagus, masjid pun dia derma, tapi nama dia acong, dia semua tokong, tak jadi apa. Yang tu kata sejahtera tu, bukan kata dia akhirat kelak, di dunia pun Allah bagi. Walaupun hakikatnya kita nampak Allahu Akbar, awak umat Islam bila tertekan, nanti saya kita cerita pasal apa jadi lugu tu tertekan. Tak, dengan bala bencana Malaysia ni tak sedap kira lah kan. Jadi itu tujuan kitab ni Syekh Muhammad Fatih Yakan karang, supaya kita dapat congak tengok, supaya kita atuk bahawa Islam itu ada pada diri kita yang sebenarnya, bukan atas nama saja Abdul Karim, tapi pangai jemuan pi. Rasulullah SAW, salah satu sifat yang hebat, Rasulullah memang seorang hamba Allah yang paling hebat. Dan satu sifat yang hebat yang ini akhlak. Dia dakwah segi akhlak. Hatta ada kisah Badui kentap selendang sampai lekat merah ni, tanya nak minta harta, minta ada apa kat hang, Nabi bagi habis kat dia. Sampai Badui tu masuk Islam. Kalau nak kira waktu tu sahabat tu naik orang tengkok dah nak pergi tabuh Badui tu. Tapi akhlak Nabi tak bidah, Nabi tak kata apa. Sebab akhlak. Imam-imam dulu pun macam tu. Imam Abu Hanifah diceritakan dia punya jiran buang sampah hinggap dan sebagainya. Dia ni orang hebat di negeri, ulama besar. Tiba-tiba tak dengar bising jiran tu, heran lah. Satu ketika lalu di bawah pentadbiran kerajaan, tengok kawan tu kena usung depan mata. Lalu ditanya hakim pengawal, hampa usung kenapa? Dia ada salah, dia ada buat salah. Tu jiran aku tu, dia pergi tebus. Sedangkan kawan tu Yahudi, buat kacau pula, buat hinggap, buh sampah dan sebagainya. Akhir masuk Islam. Sebab apa? Akhlak. Dia dakwah dengan akhlak. Soal akhlak ni yang susah. Tak usah kira siapa pun. Kadang-kadang kita terpaksa berlakon. Tak, balik mana menikah, kutlah dia jemuan, balik rumah mentua, tak payah nak kena buat baik. Kena buat baik. Kita ni ada adik-adik, anak-anak, kadang kita ni merapu, merebet dan sebagainya. Anak-anak duk tengok ni perangai, hang kena belajar buat baik. Sebab contoh tu orang akan turut. Firman Allah Subhanahu wa taala, huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahida 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dia menamakan kamu orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam Quran ini supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi menerangkan kebenaran, yakni kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang keterangan kepada umat Islam. Huwa sammakumul muslimin. Daripada dulu lagi Allah namakan Islam ni. Daripada dulu lagi. Min qabl. Daripada dulu lagi Allah namakan Islam. Inna ad-dina 'indallah Islam. Zaman Nabi Adam Islam. Nabi Nuh Islam, dan terus Islam sampai gelar Islam. Dan seterusnya kitab ni, buku ni saya nak baca secara orang kata rambang. Tebal agak ni. Kalau nak kupas, bab pertama ni bab yang mana dia dalam buku ni dia ada 6 bab. Satu segi saya mestilah muslim di sudut akidah. Akidah, pegangan kita, kepercayaan kita. Yang keduanya saya mestilah muslim sudut ibadat, sembahyang, haji, puasa, mai kat mana kita kena corak tu. Yang ketiga saya mestilah muslim di sudut akhlak kita sembang tadi. Yang keempat saya muslim di sudut berkeluarga, ni secara umum, tajuk besar dah. Dalam keluarga, muslim dalam keluarga macam mana rupa dia, nanti dia cerita. Yang kelima saya mestilah
mampu mengawal diri, yakni tazkiyatun nafs kalau dalam bahasa Arab. Dia kawal diri. Kawal diri member ajak pergi karaoke ke apa dia kawan duk untun pergi ajak pergi dia kawal. Benda ni dia main dengan ilmu dan iman tu sendiri. Dan seterusnya saya mestilah yakin bahawa masa depan di tangan Islam. Itu tajuk-tajuk besar. Dan tajuk awal yang kita mesti tempuh, yang kita akan tempuh ni, saya mestilah Muslim di sudut akidah. Saya mestilah Muslim di sudut akidah ni. Syekh Fatih Yakan ni dia bagi kita 19 poin. 19. Saya congak tengok kitab ni 19 poin dia bagi. Kalau nak selinap 19 ni lusa baru kita habis. So kita baca takat menadan, ataupun saya buat cepat-cepat. Tak faham, belakang saya kita tanya. Nah, bahagian pertama buku ini bertajuk apa artinya saya menganut Islam, membentangkan sifat-sifat penting yang wajib ada pada seorang bagi membolehkan ia menjadi seorang Muslim dalam arti kata yang sebenarnya. Muslim yang betul. Tadi saya baca ni. Bab 1, saya mestilah berpegang di sudut akidah. Berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seorang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Dia pegang kata Allah, Tuhan ni ada. Siapa dia? Allah. Bila sebut Tuhan ni Allah lah. Bila sebut Allah ni tak ada dah Tuhan lain. Bila sebut Allah ni tak ada Tuhan lain. Tapi saya jumpa Allah ni, saya cakap cerita betul, saya jumpa Allah di Sarawak. Pelik lah saya pada rekam ni pula. Orang nama Allah tak kecelaku di Sarawak. Sungguh nak daftar, saya anak sulung saya daftar di Sarawak, kawasan nama dia Lundu. Isteri saya ni keturunan tuan-tuan ni, menikah dengan orang biasa ni tak boleh tuan lah. Bila isteri tuan saya puan lah kot, dia tuan. Bila nak daftar anak tu, cik saya nak buh nama apa tuan kat tu, dia tak baca. Kita nak buh Tun ke Tanzri ke buh happy, dia tak baca. Saya kata tak boleh tuan ni sebab isteri saya tuan. Kalau ikut betul-betul tuan tu hilang ayat tu sebab belah laki dia orang biasa. Rupanya ada orang nama Allah tu, bukan saya jumpa di GPN, anak murid daripada kawan isteri saya. Panjang punya cerita, berengkeh. Nama dia Allah tak cempera. Cuma L tu ada 3. Batang tu apa tu kalah. Orang Kristian sana betul kejut. Baitullah saya biasa jumpa orang Turki kawan saya tu. Nama dia Baitullah. Berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seorang mengaku dirinya beragama Islam. Kita kena pegang teguh bahawa adanya Khaliq yang buat kita. Kita bukan tahu ni diri kita ni. Tuasa duduk semang besar lah, tuasa duduk semang pandai lah. Tengah belakang hang orang tak tahu dalam tentang apa. Kadang-kadang bini hang punya tahu. Dia bukan tahu ni, kadang-kadang umur 43 baru tahuan. Weh, rupanya kau dah tak elak hidup belakang. Bini abang. Tu punya jahil kita. Mengaku beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Islam cara hidup. Bangkit tidur sampai tidur balik kena fikir macam mana Islam matuk. Kita kena belajar. Lah ni tak kalut dah belajar. Hak mengaji online di internet pun ada. Hak kalau kukuk balok nak mengaji, duduk di rumah pakai kain cukin, buka kain cukin tau lah. Tanya orang tua-tua. Buka telefon mengaji tu sambil pakai kain pelekat, tak pakai baju pun boleh. Nak abang kata ilmu ni mudah ambil, tu pun balok. Tak tahu pasal apa. Pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkandung di dalam kitabullah, yakni Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis. Tak dapat tidak, kita kena turut dua ni, Quran dan hadis. Hadis yang kuat kedudukan dia. Mai mutakhir ni banyak, kadang-kadang hadis Israiliyat pun banyak. Hatta hadis-hadis yang diputar belik pun banyak. Baru ni isteri saya beli kitab kisah-kisah Nabi nak baca kat anak. Rupa-rupanya dia selinap cerita Syiah sikit pada imam kita yang ke-12 Allah. Pada selinap apa tu? Dia jadi kacau bilau. Apa dia yang kata pegangan tersebut tu mesti selari dengan apa yang terkandung dalam kitabullah, yakni Quran, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis. Tak dapat tidak tu. Kita pegang lagu tu, ijma' ulama, qiyas dan sebagainya. Tapi sini dia tak cerita. Ulama tak dapat tidak, dia ambil istimbat, dia panggil tarik hukum daripada dua ni juga. Cuma kadang-kadang dia ada khilaf, dia ada berbeza pendapat. Berbeza pendapat ni tak ada apa tuan-tuan. Ada orang tanya
awak Islam, awak dia jadi macam celaru 4 mazhab. Tak celaru, yang celaru hang. Tak celaru pun. Dia rahmah. Ada kata-kata ulama, hukama, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Khilafnya, berselisih imam-imam ni, ulama-ulama ni rahmat bagi umat. Rahmat banyak. Kalau nak selinap banyak. Macam kita mazhab Syafi'i, hak sakit duk pakai kantung kencing tu, kau kira hamilun najasah, dia tanggung najis, dia kan boleh sembahyang kalau kira. Tapi Imam Malik kata tak apa, tu kan kira apa, tu kira sebahagian pada diri dah. Pak tu taklid Imam Malik. Tapi kena tanya lah orang, bukan taklid mengkhinzir buta ni. Kena tanya orang. No? Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu yang terdiri dari angkatan salafus salih. Ini ulama-ulama dulu serta para imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan. Nak tahu kawan tu alim tak alim, satu mantiqah, satu kawasan tu iktiraf dia alim. Tu dia. Bukan dia cerita aku ni alim. Dak, alim ni orang Melayu jalan tengok tat, pakai serban. Dak, alim ni ilmu pengetahuan. Alim ni boleh nisbah orang tu engineering pun boleh kita kata alim. Kalau Arab lah, oh dia ni alim. Wa huwa rajulun alim. Alim tu kadang-kadang dia bidang batu bata. Tapi kita nisbah alim ni jalan tengok tat. Bukan, alim di sini alim ulama. Alim ulama khususnya bidang agama. Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu yang terdiri dari angkatan salafus salih serta para imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka. Siapa akui ni? Masyarakat sekeliling akur. Memang dia tu kemah orang dia. Dia ni bukan kaki merebennya kaki. Dia ni aku tak pernah tengok lagi dia nanti rembiang pakai seluar pendek pada dak. Dia memang dia ni orang bagus. Walaupun dulu kecil-kecil dia kawak, mai besar dia bagus, tu cerita lain. Kan? Tapi lah ni dia ma'ruf dengan kebaikan dia, dengan kealiman dia, dengan kewarakan dia. Warak ni kalau tuan-tuan nak tahu, warak pun bukan jalan tengok tat. Warak ni dia tinggal benda haram dan syubhah. Orang ajak masuk mah, contoh. Mah ni malu ribawi, harta yang sangkut dengan riba. Nak masuk tak masuk, tak payah masuk. Kalau nasihat saya tak payah masuk. Pasal hang tarodud, hang ragu-ragu, takut syubhah, tak payah masuk. Kelak ni sat halal, sat haram, sat halal, sat haram. Apa dia tahu itu Cadbury. Hang tu suruh ke darah lah, tukang makan. Bukan tak ada coklat lain. Orang hantar makan coklat tu mampu ya, ada agak. Gagah agak duk remiah makan. Itu panggil warak. Mereka ini mempunyai kefahaman yang mendalam lagi bersih dalam urusan agama. Yang dikhususkan di sini orang yang pengetahuan agama. Kita kena pegang pada Quran, pada hadis dan rujuk ulama. Lah ni dak kadang-kadang ulama dia tengok sebelah mata ya. Cukup sayang. Kadang bukan takat sebelah mata, kata pula. Kadang-kadang buat superimpose gambar tu. Komputer, pi bubuh gambar campur pi Allahu akbar. Anggamak kata aku tu. Anggamak buat kadang-kadang fitnah. Sudut buatlah. Siapa ulama, hang bukan tahu apa pun. Ada mampu di rumah lena, mangkit tidur lena, bini lepas tu basuh kereta, dia tu yang. Datang kerja hang duduk kata kat ulama. Tak kena. Kita ni kena asuh anak-anak kita supaya hormat ulama. Hormat ni bukan kata pergi duduk cium tapak kaki dia, dah. Bukan duduk pergi minum banyak tapak kaki macam Yapin tu, bukan. Tak, walak dia panggil hormat. Macam mana sahabat hormat dekat para nabi dan tabi'in hormat pada sahabat-sahabat, begitulah. Kita kena hormat. Kalau di tanah Arab, tok guru ni kadang-kadang tak dan keluar tak tahu orang minta kasut tu hak besar-besar lah. Punya dia penjaga. Dia bila kata kita duduk dengan tok guru ni tak ada nak mereben. Terus terang saya cakap. Kita duduk 2 hari ni tak ada nak mereben. Tak ada. Kita nak sembang merapu tak ada. Pasal suasana tu penting, bi'ah tu penting, suasana kita dikelilingi oleh alim ulama, maka kita bolehlah ilmu. Belum ni aku tak tahuan macam mana sembahyang yang betul, tiba-tiba aku bercampak dengan Ustaz Man tu, bolehlah sikit. Itu penting. Kalau boleh kawan korang yang mengaji agama ni, cari bagi banyak sikit. Walaupun ada hak kaki jemuan juga, lidah cabang, pakai lebay pakai apa, tapi ranjau tu tak tepi. Kita cari hak elok, hak tadi ni, hak kitab kata tadi ni yang diakui ni.
bagi memastikan saya benar-benar Muslim, dan kitab ini kata adalah akidah, maka saya mestilah beriman dengan perkara-perkara tersebut. Ini poin saya cakap tadi, ada 19 poin dia bagi, banyak. Kita baca dekat mana dan nanti kita sambung balik. Pertama, saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan, saling perlu memerlukan di antara juzuk dengan juzuk yang lain. Adalah mustahil semua kejadian ini akan kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Tuhan yang maha tinggi lagi maha kuasa. Firman Allah, "Lau kana fihima aliha illa Allahu lafasadata, fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Bab pertama ni bukan ada apa, dia nak ajak akidah kita bahawa yang duk ada, duk tengok perhati kita selalu ni Allah. Sebab tu ada hadis cukup cantik. Nanti kita jumpa hadis dalam kitab ni, tak salah saya. Satu kitab hadis daripada Ibnu Abbas, yang mana ketika mana Ibnu Abbas jalan belakang Rasulullah pesan, "Ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimatin ihfazillah yahfazka." Kalau boleh ajak anak-anak hadis ni, balik cari hadis ni, tulis, ajak anak-anak. Ihfazillah, hang jaga Allah, yahfazka, Allah jaga hang. Ihfazillah tajidhu tujahat, hang jaga Allah, hang tahuan kat mana hang nak tala tuju kat Allah tu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadis ni panjang. Kalau hang nak minta, hang nak suruh upah, hang nak minta tolong sebagainya, minta ke Allah. Yalah, sungguhlah kadang-kadang tu kita perlu wasilah. Wasilah ni contoh anak ni, bukanlah kata anak dah taman ni tak. Kadang-kadang ni anak ni dia tak tahu, dia benak tak boleh nak ngaji, pi ambil ayah penawak ke apa kat tok guru, bukan ada apa, nak ambil keberkatan. Bukan dia tu bagi lega. Tapi orang alim ni kadang dia tak merapu, tak merebel macam kita. Mulut ni dia tak besiak kata kat orang. Jadi dia boleh doa, mana tahu doa dia tu sampai dengan ayat tu jadi wasilah, jadi orang kata apa, jadi ikatan sajalah. Hatta zaman Nabi SAW pun sahabat dia hemoi pergi kat Nabi, suruh Nabi doa. Ada Nabi doa suruh jadi orang yang orang kata apa, faqih, jadi faqih dah sampai habis. Ada Nabi doa suruh panjang umur, sahabat panjang umur pada. Siapa pergi hemoi aku tu nak doa tu. Kalau kata gelak cukup seronok Abu Hurairah. Bukan ada apa, bapak nak kucing kalau kira. Kalau kita pergi panggil mek kucing marah. Tak, tapi bukan kata nak dia gelak nak kata tak. Pasal Abu Hurairah suka kata akan kucing. Gelaran-gelaran dan doa-doa ni kita kena hemoi dengan tok guru. Kalau jumpa tok guru, saya nak pesan satu, tak kira lah siapa tok guru besar-besar kan. Tok guru doa saya nak doa, suruh dia doa, mana nak beritahu kan. Kita doa, kita kena doa jugalah. Dia kata apa dalam Quran, dalam suratul Anbiya, "Lau kana fihima alihah illa Allahu lafasadata." Dia cerita ni, kalau ada dua Tuhan, illa Allahu lafasadata, kalau ada dua Tuhan duk takbir, rosak bumi ni. Satu kata Tuhan bumi, satu Tuhan langit kelang kabut. Seorang kata buat turun hujan, orang kata tak payahlah, depa duk motong takbir lagi, motong getah lah. Hujan kalau masalah, kalau getah. Ada ni hak ni nak buat padi apa, nak berkaya jadi berkelahi. Sebab tu sifat yang bermuzdawish ni, yakni berpasang-pasang ni tak ada, melainkan Allah saja, melainkan makhluk saja. Allah ni satu. Laki, perempuan, bumi, langit, semua ada pasang. Pintu tingkap, cari apa pun. Satu Malaysia, tak lain. Tu satu lain. Ni cerita satu ni pada sifat Allah ni tak ada dah. Allah saja satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak ada beranak, dia tu satu. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak, dia satu. Walaupun dalam Kristian cerita sagi mai anak ni Maryam ni Nabi Isa tu kalang kabut, cempera. Dalam lain agama lain dewa nu, dewa yak, dewa apa, saya pun tak tahu, ketua batu semua dewa semua ada. Atu ke pelai dewa nu, kadang-kadang kata kat dewa ni. Tak, saya duduk belah sungai tu ni. Tak ikut, bukan nak kata ni tak, apa namanya, depa rembiang bawa tok kong pi kahwin. Tok kong belah tikam batu menikah padang serai baru hari tu ni. Dia jadi celaru tu. Pasal banyak
Tak sodok kira segi takbir alam. Kalau di taman sekalipun ni ketua sampai 3 cembera, keli. Kita tabung lah ni lah. Dah tak payah lepas mengaji kita tabung. Dia keli, kadang-kadang dia keli. Ini apatah lagi yang mencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cipta kita. Bila dia cipta kita, kita tak sodok cakap banyak, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Tu je. Di sini yang pertama ni dia bukan nak ajak apa? Nak ajak bahawasanya Allah itu satu. Allah tu, kita ni duk napas ni, duk tarik napas, pi mai pi balik ni siapa atok? Takdir Allah atok ni. Ni. Mati bila? Wallahu taala alam. Tapi dah ada dah kata kita nak mati. Orang duk banjir kelang kabut, berenang. Kau rata anak pinak tak meninggal. Tiba-tiba duduk minum kedai kopi Pala Simpang, habis umur. Tak boleh kira. Tu kerja Allah. Allah atok. Tadi pula di mana Baling bunuh. Baling tadi bunuh dekat kampung ni. Ayah kepada Ustaz Jamaluddin yang mengajar di Yayasan Khairiyah. Saya dapat tahulah. Allahu akbar kabira. Kalang kabut dunia. Pintu duk grill apa tidur bentak kepala nak. Sama ni dengan geng-geng duk menjaga syabu kat kita pun. Tak puak no tidur tak lena takut polis mai ketuk pintu. Dak ni kita takut kawak mai ketuk pintu. Mesti nak pintu. Takut. Yang kata dunia lah ni cempera, tapi tak payahlah. Malaysia aman makmur. Yang kedua, saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Maha Mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Kerana mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu mencipta sesuatu secara sia-sia. Allah cipta Nabi Adam, Allah cipta iblis, Allah cipta bumi, Allah cipta langit, Allah cipta bukit, Allah cipta dan cipta. Sungguhlah dari segi hakikat, dari segi zahir kita tengok kipas ni orang buat. Siapa buat dia? Orang buat, kilang buat. Siapa yang buat? Lala orang buat. Siapa buat orang? Sangkut kotor kah? Terus memang pandai. Tak, ada otak Allah bagi, ada akal. Jadi pi balik pun dia sangkut Allah buat. Dan Allah buat tak sia-sia. Tak sia-sia. Awat hujan baru ni turun tak berhenti sampai banjir kelang kabut. Yang kena pula tu bukan Singapura, Malaysia. Pula yang paling teruk tu negeri yang memang majoriti dari Islam banyak, yakni Kelantan. Penang ni kurang dah sikit. Tak, Kedah pun kurang, tapi majoriti sana memang Islam tu banyak. Kelantan. Pasal apa kena lagu tu? Sia-sia ke Allah buat? Tak. Ada hikmah dia. Ada hikmah. Macam hadis dulu kita baca tentang bala Allah turun kalau nak halalkan bala. Tapi dalam surah Abad yang cerita fenomena bencana alam, cerita apa? Bala atau ujian? Bala ni bagi orang yang buat salah bala. Ujian ni bagi orang yang bagus ujian. Dia mai turun benda lah, dia tak baca hang bagus kan, untuk imam kan, untuk siap kan, apa JKK kan, dia gulung sekali. Dia tak baca. Tak, bala bagi orang yang tak bagus. Setengah orang tanya pasal apa lah saya rumah rajin kawan rajin masuk. Hang tu dia lah hang kena bertobat. Tak tentu ke? Kadang dia bagus saja Allah nak uji dia. Kita duk menjaga net 2015 merudum menjaga kita. Ujian kadang-kadang tu. Kita kena selinap tengoklah. Jadi Allah buat satu-satu ni tak ada sia-sia. Tak ada sia-sia. Mana ada sia-sia? Tak ada sia-sia. Yang mensia-siakan apa yang Allah buat kita. Allah bagi tangan, Allah bagi kaki. Hang pi duk rembang pi merapu. Kau nak pi tu fikir. Jadi Allah buat sesuatu ni tak ada sia-sia. Dalam ayat Quran kata apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya mencipta kamu sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Allah tanya kita. Adakah Allah buat benda satu-satu ni tak ada apakah, sia-sia sajakah? Allah buat bumi bagi kita pijak ni sia-sia kah? Allah tak letak kita masuk syurga terus dulu ni. Pasal apa dia buat syurga neraka? Kadang-kadang orang tanya aku tu, tapi selalu orang duk tanya aku tu orang bukan Islam. Saya biasa kena tanya. Pasal apa buat lagu tu kan? Depa pun ada kepercayaan. Dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Ada orang dia fikir tak mampu dah dia. Buat kerja tu tak mati dah. Dia buat kerja baik tak mati. Tuan-tuan, kalau benda tak apa elok, first time nak buat, ketak tangan tuan-tuan. Ketak tangan. Tak usah sembang lah siapa pun.
Ketang tangan. Jadi tu orang pepatah Melayu, buat jahat jangan sekali, sungguh. Susah sekali pun susah. Tengah orang merapu dia lah, aku meribang pergi takut nanti ke depan aku meribang aku dapat tengkap. Tak gaduh tak gaduh. Bila hilang ketang tu, mai kali kedua tak ada ketang dah. Jadi tak usah buat kalau boleh tak usah buat. Cari anasir benda-benda supaya kita tak buat. Aku ni jenis tepat terpengaruh, jadi aku nak buat lagu mana supaya aku tak cerodong masuk ngempok ni. Bawa apa yang patut, tasbih ke apa ke, buatlah handphone Quran ke apa, tak mau bagi ralik ni. Aku tak kuat, tapi kena ada nasir-nasir tu. Kena ada nasir-nasir tu. Paling tak ada pun aku satu hari mau baca sehari 5 ayat menjadi 5 ayat, takkan tak boleh kot tuan-tuan. Alif lam mim zalikal kitabul la raib. Alif lam mim dah satu ayat dah. Tapi nak baca Quran bukan senang. Benda baik. Saya pesan satu paksa. Mana ada kan kira rela hati, paksa. Hamba ada Facebook boleh terandah di tengah jam, sejam. WhatsApp ni tu so kira lah. Kebah jari-jari, tiba-tiba Quran mampu tak? Program Quran dalam telefon mampu keras dah tu. Haram tak buka. Bila nak baca Quran? Piak. Ninggal hantu masuk badan. Lagu tu lah. Cuba kita paksa. Sehari 5 ayat sudah dah. 3 ayat sudah. 3 ayat sudah. Alif lam mim, satu ayat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tu ayat. Sambung ni ayat ketiga, habis. Bukan lemah mana minit tak sampai hari. Yang ketiga, saya mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Saya juga beriman bahawa rasul terakhir dari kalangan rasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang berkekalan. Firman Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Yang ketiga ni, kita kena percaya bahawasanya Allah utuskan rasul-rasul. Setiap rasul ni, setiap nabi ni dia ada kitab. Nabi Ibrahim ada, dia panggil kutip, sahifah. Dan yang kita makruf 4 tak, Quran, Injil, Zabur dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Taurat. Kenapa Allah utus rasul-rasul? Sebab nak pandukan kita. Siapa kita naik kereta, ada driver ni nak bawa pergi mana-mana. Kalau tak ada selaru. Tak ada selaru. Macam tadi mula-mula kita baca tu, penggabungan Islam dengan diri tu. Kita ni kira alhamdulillah Malaysia ni lahir turut mak pak Islam, kita terbit Islam. Lepas azan lepas khumat. Kalau lah ditakdirkan umumiyah ni keluar mai ikut hang nak pilih mana? Saya rasa tak ramai pilih Islam. Keluar mai lah nak pilih agama apa lah kata. Umur 16 tahun pilih lah apa agama. Tambah 16 17 waktu duduk mertih pakai dak lah. Pakai dak dah. Dalam hak duk terbit Islam tu pun dia kalih pi kok lain pun dah. Dikalih pi kok lain pun dah. Jadi kenapa Allah turunkan rasul-rasul untuk panduan kita? Kalau tak ada pakai dak lah kita. Lah ni ada lagi rasul, tak ada dah. Tak ada dah. Jadi siapa panduan kita? Ulama. Bukan ulak lah semua, Ulama tadi kita baca, dia ma'ruf dengan kebaikan, kemasyhuran, kealiman dia tu ma'ruf. Hatta ada ulama yang satu Malaysia tahu kata dia tu ulama tu. Tu ulama. Sesuatu kira dia tu siapa pun kan. Ilmu ni tak kira, ambil je. Walaupun dia muda pada kita ambil. Kalau kira aku tua pada dia ambil apa tak boleh kira lagu tu. Salahuddin Al-Ayyubi dia jadi panglima umur 17 tahun. Bukan keturunan Arab, keturunan Kurdi. Kalau kerana tua muda pakai mampu hidup dah. Kalau tak ada orang muda siapa yang jadi pimpin? Jadi dalam konteks ni muda hormat tua, tua hormat muda. Jangan pula muda duk pergi jengkai orang tua. Jadi kenapa Allah buat ni? Supaya kita nak kenal jalan. Sebab tu Allah turunkan rasul, Allah turunkan nabi-nabi untuk kita kenal. Dan syariat ni berbeza. Zaman Nabi Isa lagu lain, zaman penyudah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Beriman bahawa rasul terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Nabi Kahar, ayah pin tak ada dah, tu sudah merapu. Sudah mereben.
Di Indonesia tak tahu apa orang lah. Hari tu ni keluar kemas dengan tafsir Qurtubi, cakap apa Indonesia lagi kemas. Kita ni memang carai ya tengok. Ayah Pin tu tengok carai ya, tengok muka ni, tapi tak tahu orang boleh turut. Wallahu taala alam. Sebab dia ada perkara dia panggil khariqul adah, yang mencarikan adat. Orang Melayu ni Allah uji satu benda. Kalau benda tu carikan adat, pergi dah. Contohnya dia baca ayat ni, kawan tu dia buih mangkit jalan. Turutlah jiman. Oi, kemas tu wali. Pergi. Allah nak uji. Apatah lagi turun dajjal nanti. Mampu. Tu apa pun boleh buat dah. Pertama tugasan dia mengkufurkan. Dia kufurkan umat. Panjang tu cerita dajjal, panjang pula sampai sangkut dengan hadis itu terikat di pulau dan sebagainya. Ada hadis tu. Ada betul tu. Tambah turun dajjal, baru turun Yapin mengelang kabut dah. Sebab apa? Sebab iman tu. Di sini dia nak tanamkan iman supaya kita percaya bahawa rasul-rasul ni tugas dia pimpin kita api. Lah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tak ada. Jadi pengganti dia ulama. Kita ikut. Hak mana elok kita ikut. Dia kata elok kita ikut. Walaupun bersalah dengan kepala otak kita, takkan ikut. Tapi tengok Quran ada, ulama tu kata ya je. Buat kelam mata api, ikut. Nak buat macam mana? Yang keempat, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ini, insan ialah mengenal Allah Azza wa Jalla seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan, memberi penuh ketaatan kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ingatlah, Allah ni cipta jin dengan manusia ni tak lain tak bukan illa liya'budun, semata-mata nak kena ibadat. Kalau dia suruh sembahyang 5 waktu tu, hang buat sembahyang 5 waktu. Kalau boleh dalam bab ibadat ni, saya nak pesan satu. Tadi kita buat guide dah, panduan. Nak buat ngaji agama ni apa dia? Rujuk ulama. Jadi rujuk ulama yang masyhur dan sebagainya dalam ibadat. Kalau boleh cari hak warid dulu. Hak warid ni mendatang apa? Hak Nabi ajak ataupun hak salafus soleh tadi disebut dari mula-mula. Hak Nabi ajak. Zikir paling panjang pun kalau dengar-dengar dalam cerita bab Syama'il dan sebagainya, Nabi baca 100 kali. Dalam lepas sembahyang 33 kali. Awak Nabi tak buat 3,333,3. Tu yang kadang-kadang sepak atas tepi jalan tu. Dia punya zuk, dia punya nak seronok berubah tu. Aku orang ni zikir 4 juta. Bukan tak bagus hang buat, tapi panduan tu tak ada. Dia orang kata apa, serbu tak pakai helmet, buta tuli lu tu. Mau tak sepak atas tepi jalan. Jadi selaru bila dia main pelik-pelik pula, benda cari adat, tengok duk sembahyang, tengok katak duk minram depan mata. Saya jumpa orang, Allahu akbar, tak ada lompat. Pasal apa? Katak minram. Dia nampak pelik. Pasal dia buat amalan selaru. Kita hang nampak kau mana katak minram, rupa aku mana? Dia lukis main drum kecil siapa tu? Iklan Duracell. Saya duk onggah kelak ke dia. Hang ni mereben. Makan cakaroi ke apa aku? Berapu dah hang. Rupanya pergi ambil kat mana pun tak tahu. Betapa apa aku atas angin apa. Balik main dia buat sembang pandai. Jadi pening kita apa? Pasal dia nak cepat tu, nak lompat pergi langit ke-7 tu. Nak kata aku mana? Yang kelima, saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga. Manakala balasan kata orang kafir, ini orang yang bukan Islam, lagi derhaka ialah api neraka. Allah menjelaskan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Dalam bab ni tuan-tuan, kalau kita baca kitab akidah, dia kata syarat beriman ni dia kena ada 3. Syarat beriman ni kena ada 3. Pertamanya qaulu bil lisan, dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita duduk kan dalam sembahyang tersebut. Keduanya tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati. Ketiganya wal amalu bil af'al, yakni kerjaan, kerja buat kita ibadat dan sebagainya. Tiga-tiga ni kena runtun pergi sekali. Bagi orang yang qaulu bil lisan kadang-kadang, tapi tasdik dengan qalbi, dengan hati tak ada. Amalu bil af'al, dia buat sembahyang, dia sembahyang. Qaulu bil lisan, lisan serba tu baca Quran, kadang pakai serban, tapi tasdiqu bil qalbi tak ada. Benak dalam hati tak ada. Orang ni orang panggil apa? Munafik.
Dia munafik. Dia panggil munafik. Hati tak ada. Luar ni tak so kira lah. Tapi hati perut dia rimah perut. Kenapa jadi begitu? Wallahu ta'ala alam. Dia pura-pura munafik ni. Ada pun orang yang macam qawlu bil lisan, dia tasdiq bil qalb, tapi dia tak ada amalu bil af'al. Orang ni kalau dalam kitab akidah dia panggil apa? Dia panggil murji'ah. Murji'ah ni pada saya nak terjemah lah. Liberal lah. Anda suruh tengok kawan dia pakai skirt. Tak dah skirt bak lain. Tapi perbuatan tu hang masalah. Tak masalah. Dalam hadut semayang pun tak tentu masuk syurga apa lagi. Yang hang dia semayang apa pun gulung. Wallahu ta'ala alam. Memang nak masuk syurga dan sebagainya atas rahmat Allah. Tapi Allah bagi guide dah. Allah bagi dah. Pendek kata akal kata kalau makan jawapannya kenyang. Kalau minum hilang dahaga. Kalau hang buat amalan masuk syurga. Terus cakap banyak tentang rahmat Allah cerita lain. Jadi puak liberal ni pun ada lah. Lebih kurang murji'ah tadi lah. Dia tak ada orang kata apa amalu bil af'al ni tak ada. Dia mengaku dia Islam. Tak minta maaf cakap sister in Islam. Nama. Habis tapi semua terbungkin. Bungkin ni rambut apa tak tahu, tak tahu kaki karat rumah. Sat ungu ada, merah ada. Kita pun celaru. Sembang buat Islam, celaru habis kepala otak orang Islam. Ada yang mereka apa Aminah apa jadi imam apa dulu ni. Celaru. Doktor boleh apa aku tapi dah hang bodoh. Tak tahu lah pergi jadi imam perempuan. Itu dipanggil puak liberal ataupun murji'ah. Dan yang keenam, saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian, kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku melainkan dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala amalan jahat pula tidaklah merupakan paksaan dari Allah, tetapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya serta mengilhamkannya jalan yang membawa kepada kejahatan dan membawa kepada takwa, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya. Tuan-tuan, kita tak boleh kata Allah buat kita ni dia ada baik, dia ada jahat. Takdir Allah buat dia tu mencuri, bukan Allah tentu dia. Takdir dia tiap mencuri, dia mencuri. Tu kena faham. Allah bagi akal suruh fikir. Allah bagi ni masjid, ni karaoke. Dia bagi akal suruh fikir. Yang menakdirkan hang pergi kat lorong tu betul ya Allah takdir. Tapi retiak Tuhan. Ni yang dia nak cerita hadis muknam ni. Enggak ada apa. Dia nak cerita bahawasanya ketentuan kejahatan dan kebaikan tu memang ikhtiar kita sendiri. Sebab tu Allah bagi akal. Beza kita dengan binatang, akal. Kalau pi pakar bedah mana pun korek pi otak, pakar otak lah. Doktor tunjuk saya mai akal, taubat lahum, tak boleh jumpa. Otak ada, akal duk mana tak tahu. Boleh tunjuk di kepala, apa tak tunjuk di kepala lutut. Ada orang tunjuk ni akal kepala lutut kata tu geng selaru. Ni cerita akal, itu tunjuk akal. Allah bagi akal suruh fikir. Selagi mana dia akal dah salim, yang ni elok, dia boleh fikir. Ni bunga, ni tak mau tik, takkan nak kata tik, ni bunga. Tak ada, kadang-kadang ambil cium, tik. Allah bagi akal, dia tak percaya. Kaya cium, tik. Jadi retiak tu kita, hak nombor 6 ni. Hak bagi jadi, memang takdir Allah bagi jadi, tapi hang biar retiak. Ada kala kadang-kadang Allah tepih kita. Nak buat tu ni nak jadi celaru ni, tapi mai umur 43, 44 tetap jadi elok. Tak kacau. Tu ada keinginan kita tu. Sama ada kita sendiri ketiak ataupun doa ibu bapa kita ataupun ada apa jua amalan kita buat yang sehingga Allah buka kita jadi elok sikit lah ni. Aku dulu ni jemuan. Cerita apilah dulu. Contoh, kalau nak kira dulu ni aku perasan doktor dah aku ni. Tang malam aku tak cucuk, leher aku cucuk lah. Tapi Allah takdir dia jadi elok sebab dia ketiak sebenarnya.
Walaupun orang kata ni hidayah dia dapat, ada dia ketiak tu. Dia tak main buta lagu tu. Dia takkan main buta lagu tu. Tidur kelena mangkit-mangkit besok nak berubah buta tak tak. Tu cerita lain. Tu mungkin geng spesialis, cerita lain. Tapi kena ada ketiak, kena ada usaha. Hang menyega nak laku, hang nak bagi pelanggan mai, hang kena naik banner, hang kena buat lampu liklap, hang kena macam-macam lah. Kepala simpang tu hang kena buat iklan lah. Oh, ramai. Kau duduk di curug ni apa haram pun tak fikir, tak tahu nak jaga laku nak main apa dah. Jadi meretiak kalau elok tak elok ni kita, walaupun Allah yang takdir. Ni hak nombor 6 ni. Dan firman Allah, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri yang terikat tu tak lepas daripada balasan buruk bagi amal yang jahat yang dikerjakan. Kita buat benda tak elok ni, dia kira cuma tu dia yang kata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup lah. Niat nak buat baik kira dah. Niat nak buat jahat tak buat tak kira lagi. Aku ingat aku nak curi, haram tak curi pun tak kira. Sama dengan kod buah dalam poket buat berlari, dia kira. Tapi kalau niat aku nak main dengar mengaji ni, elok nak keluar, perut merodak sakit, pi buang-buang tak boleh main mengaji, boleh tak pahala dia pun. Tu kata rahmat, cukup clear dah. Tak ada agama Islam ni punyalah sejahtera kita baca tu. Tapi Allah bagi lagu tu pun hang tak mau. Hang tak mau. Yang ketujuh, tak dan ni kalau kita nak pegang sampai 19 tu, saya kata kalau 19 lusa. Terus saya baca laju. Yang ketujuh, saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelakanginya. Apa yang dibolehkan ialah ilmuwan muslim atau para ulama berijtihad mengeluarkan hukum-hukum dari nas syariat dalam batas-batas yang diizinkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, dzalikumullahu rabbi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Shadaqallahul azim. Kita kena beriman bila Allah buat kita ni, dia ada percaturan. Pasal pas sembahyang subuh belah pagi, pasal peloh mai asak, pasal puasa kena bulan Ramadan sebulan, pasal apa dan pasal apa. Hatta undang-undang kenegaraan sekalipun antara sah petikai. Macam saya kata tadi, haram tak dan buat lagi, tapi dah protes macam nak mampu. Kalau bukan Islam kita tak kisah. Islam orang Islam bukan reka benda dalam Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ni bukan ayat-ayat pin ni, kalamullah. Bila kita kata lagu ni, ustaz ni reka kepala otak hang apa dalam Quran? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Orang zina, perempuan lelaki sabat 100 watan. Tapi pun bukan senang. Sebab hukum Allah buat ni bukan nak menghukum. Allah buat ni nak hindar. Jangan faham la ni undang-undang, la ni contoh bekas pengarah sekian-sekian ditangkap rasuah 2 juta. Buah blind ni hitam. Tahun depan beliau tidak dibati bersalah. Kalau kira hukum Islam, maruah dia macam mana? Islam dia tak tanya lagu tu, hang tuduh buta dulu. Hatta masyarakat pun serba, dia tuduh buta dulu. Kenalah kawan tu pun tak apa elok, kod tekpik sebagainya, keluar cara rumah pasan, men dah punya kerja. Islam dia tak ajak lagu tu. Hatta tu dia yang sampai sahabat mai tanya Nabi ni, habaq Nabi ni, aku zina ni. Sampai Nabi kata hang ni gila apa dah? Hang ni betul tak betul apa dah? Sampai mai mengaku ni. Ada sahabat yang mengaku sampai kata dia zina, sampai suruh Nabi suruh balik lu. Bela anak, mai beranak, suruh bela anak lagi tu. Nyusu dan sebagainya. Bab tak mau hukum. Selagi mana undang-undang Allah tak tertegak, jahanam kita. Allah ni celeru. Kesudah heran atau apa bala pun Allah dah buat dah. Cuba kita selinap dan tanya. Kalau kita mengaji bab fiqh hujung-hujung bab diat sebagainya, ni kelopak mata cerita lain ni nak kena bayar. Tumbuk muka orang pecah ni nak kena bayar ni. Berapa puluh ekor unta mana kira ni? Pipi pecah. Bukan duk sembang-sembang pi tumbuk muka orang tu tak boleh bayar tak. Dia ada kira bercara. Tapi dah tak tahu. Lepas tu cakap pandai duk protes. Kalau hang bukan agama Islam tak kisah pasal Islam. Jadi Allah buat kita dia tahu. Ini yang ketujuh tadi ni. Saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelakanginya.
ada hadis sahih, mafhum hadis tu, kalau undang-undang Allah tertegak atas muka bumi ini lebih baik daripada musim bunga 40 musim. Satu musim bunga nak turun setahun. Mana kata kat 40 tahun. Lebih baik. Kalau Arab musim bunga ni cukup bagus. Ada pepatah ma ajmala bir rabi', tak ada lah paling best, paling bahasa Penang kata paling sempoi lah waktu musim bunga. Memang musim bunga best. Pilah negara 4 musim, musim bunga seronok. Dia tak sejuk, dia nak panas, tak panas. Dia seronok. Lebih baik pada musim tu mai 40 kali. Tapi sayang, tak buat lagi pun, baru duk cerita, cempera. Main dengan dunia lah ni, dia kelang kabut. Lah ni kita ni, media cukup cepat. Tak kira lah benda tu elok, tak elok, kadang-kadang di banjir baru ni, benda tak mati, percakapan mati, hak mati pun ada. Dia kata tak mati, pening pala aku tu kita pun. Tak terima pun dah terima dah. Nak faham pun tak pening tu. Nak hantar pun kawan ni duk Kelantan tapi telah pun tak betul. Dia cepat kadang-kadang nak hukum. Last, yang ke-8, saya mestilah berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi 99 asma' isman mi'atan illa wahidan la yahfazuha ahadan illa dakhalal jannata wa huwa witrun ataupun watrun yuhibbul watra. Bagi Allah SWT ni dia 99 nama. Dia panggil tis'atan wa tis'una isman mi'ata illa. Arab ni dia suka pakai aku tu. La ni buku Eropah dia anti abang. La ni sa'ah thaminah illa rubu' sa'ah. Pukul 8 melainkan 20 minit. Dia cakap aku tu. Makna kata 7.40. Dia tak abad 7.40. Lah pergi Eropah pukul 9 melainkan 5 minit, 8.55. Ni dia cakap tis'ah wa tis'un illa mi'ah. 99 melainkan 100. 99 dah cerita dah. 99 ni nama Allah. Dia kata la siapa hafal dia ahadun illa dakhalal jannah, masuk syurga. Bukan kata hafal 99 nama ni masuk syurga, tak. Hafal yang dipahamkan ni hafal, dia faham, dia erti, dia amal. Serupa tu hafal Quran pun bukan sah-sah hafal. Banyak hafal Quran celaru pun ada. Tak. Hafal yang nak hafal ni hafal amal. Turut. Bukan hafal gitu ya. Wa huwa watrun yuhibbul watra. Allah ni dia ganjil. Yang ni satu. Dan Allah suka akan keganjilan. Yang ni satu. Ganjil. Sebab tu kadang-kadang sembahyang 3 rakaat, 11 rakaat ganjil. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung ke 9 dan seterusnya. Dan kalau nak hurai satu panjang tuan-tuan, ni pun saya baca cepat. Dan insyaAllah sama-sama kita ambil iktibar dan kita ambil pedoman. Kitab ni, buku ni banyak orang pakai di usrah-usrah. Bagus untuk kita buat contoh macam mana dan sebagainya, untuk kita kenal Islam itu sendiri. Kadang-kadang iyalah macam saya kata tadi, kita terbit Islam dah cukup syukur dah. Tapi ada kala tu kadang-kadang ada rompong, tang mana lagi aku tak puas hati ni. Cari aku lah ni sembahyang betul ke tak ni, aku angkat tahiyat ni betul ke, Nabi ajak lagu ni ke apa ke. Cari ngaji. Tanya syekh tok guru lah. Syekh, jangan tanya syaitan. Google tu untuk sambilan saja. Syekh Google ni lebih baik tanya tok guru. Tapi tak salah buka Google untuk ni. Kalau kita buka Google kadang-kadang pendapatnya macam sakit kepala. Sak kata haram, sak kata halal. Mampu hebi ni mengaku lalah. Mampu hebi tak buat. Tanya tok guru. Lepas tu Google pilah nak buat macam mana, ada telefon, ada internet, nak buat ke mana. Ustaz saya bayar RM38 sebulan, mampu rugi saya tak pakai. Tak apa, mampu pergi kat hang lah. Tapi guru hang kena cari. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.